Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada majlis malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Iftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm, dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia dan sopan. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir, tuan-tuan imam, Imam Azhari, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, jawatankuasa pegawai dan jawatankuasa masjid, barisan kepimpinan kampung Sungai Lang Tengah. Yang saya muliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala semua, ya. Saya doakan supaya tuan-tuan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, diluaskan rezeki, sihat walafiat, ya. Bahagia, damai, ya. Aman, tenteram, dilimpahkan rezeki yang berlipat kali ganda, insya-Allah, ya. Dan rezeki yang paling besar ialah kesihatan, ya, insya-Allah. Dengan badan yang sihatlah kita ada sini, kan. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan sihatlah, ya. Mudah-mudahan rajinnya kita beribadah ni, datang masjid tu Allah bagi lagi nikmat kesihatan, insya-Allah, ya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kita, fiqhus sirah kita, tajuk perjanjian Hudaibiyah, suluh. Suluh ni damai lah, Kalau dalam bab nikah, bab nikah ada istilah suluh, bila pasangan berlaku keretakan, kan, dia ada satu fasa dia namanya suluh, iaitu cubaan untuk memperbaikilah hubungan tu. Dan sama juga suluh itu perdamaian Hudaibiyah. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy memohon kepada Rasulullah supaya untuk berdamai. Dan ini merupakan satu kemenangan moral yang sangat besar. Kita tengok tadi apa hikmah dia. Sebelum tu kita mula di muka surat 500, bila Nabi SAW telah pun memeterai perjanjian Hudaibiyah tu, perenggan yang kedua atas tu, ya. Kemudian datanglah beberapa orang wanita yang telah beriman setelah kembalinya Rasulullah SAW ke Madinah. Mereka berhijrah demi kerana agama Islam yang mereka anuti. Di antara mereka ialah Ummu Kalthum bintu Uqbah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman, maka ujilah mereka.
Allah lebih mengetahui dengan keimanan mereka. Jika sudah kamu tahu mereka itu orang-orang yang beriman, maka janganlah kamu pulangkan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka, yakni wanita-wanita yang beriman itu tidak halal bagi lagi kepada mereka, yakni orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir tidak halal lagi kepada mereka. Dengan itu Rasulullah SAW enggan memulangkan mereka, yang boleh menyebabkan mereka akan kembali menjadi kafir. Ini suatu tindakan yang sangat berani dan sangat penting dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab dalam perjanjian tu ada, kan, mana-mana wanita atau orang Islam, orang-orang Quraisy yang pergi ke Madinah, hendaklah dipulangkan semula ke Mekah. Tetapi orang-orang Madinah yang telah pergi ke Mekah tidak wajib dipulangkan. Itu seolah-olah menjadi suatu tidak adil lah, kan. Tapi dalam bab wanita ni Nabi jaga sungguh-sungguh, kan, takut mereka kembali menjadi kafir. Dia dijaga, dipelihara iman. Yang lelaki itu mungkin Nabi SAW melihat mereka itu mungkin kuat iman mereka, kan. Iman mereka kuat. Jadi begitulah Rasulullah SAW menjadi benteng kepada iman, daripada rosaknya iman orang-orang Islam itu. Kemudian kita lihat di halaman yang sebelah, Bai'atul Ridwan. Bai'ah Ar-Ridwan itu satu nama tempat, masih lagi dalam kawasan Hudaibiyah. Hudaibiyah ni kalau kita berada di Mekah, mereka sebut Shumaishi, Shumaishi. Dia satu pekan kecil yang jalan menuju ke Jeddah, kan. Lebih kurang setengah jam lah, ataupun lebih. Kiri kanan tu ada jalan, tu ada badui, badui bela unta. Berhenti bas orang Malaysia, bertepuk dia, kan. Sonok, kan. Lakulah susu unta dia. Dia perah sungguh-sungguh, kan. Dapat duit. Jadi di satu tu, dan satu tempat tu namanya Ridwan. Bai'ah tu perjanjian Ridwan. Kenapa berlaku? Sebelum perjanjian dituliskan, Rasulullah SAW mengirim Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kepada Quraisy di Mekah untuk merundingkan masalah yang mereka hadapi. Supaya Sayyidina Uthman ni bagi tahu supaya mereka datang tu bukan nak pergi bukan nak berperang, tapi nak menunaikan umrah, menunaikan haji, nak bertawaf, bersa'i. Jadi Uthman mula-mula nak bagi Umar tolak. Kerana Umar ni dia kata dia terlalu keras masa di Madinah, dia ramai musuh. Yang paling layak Uthman, sebab keluarga Umayyah sangat berpengaruh di mana, di Mekah ketika itu. Keluarga Umayyah, ini keluarga Uthman dah. Jadi mungkin orang Quraisy ni tak beranilah usik Sayyidina Uthman. Jadi dihantar Uthman sebagai ketua perunding, dengan sifat yang lebih lunak. Sayyidina Uthman lebih lembut, kan, lebih budi bicara dia, jadi sesuailah. Setelah sampai di Mekah, Uthman ditahan oleh pihak Quraisy untuk sementara waktu. Tetapi sampai berita kepada Rasulullah selepas itu bahawa Uthman telah dibunuh. Maka kata Rasulullah, kita tidak akan berdiam diri sehingga kita menuntut bela terhadap orang-orang Quraisy. Beginilah sifat seorang pemimpin, seorang ketua, kan, pantang melihat orang Islam yang lain dianiayai, dizalimi. Ini sini kekuatan yang dapat kita lihat, kan. Jadi bersungguh-sungguh mereka mempertahankan. Lalu dipanggilnya para sahabat untuk berbai'ah. Berbai'ah ni maksudnya berpegang tangan, bersumpah janji setia untuk menuntut bela. Kita tak tahu sama ada begini pegangnya ataupun seorang sebelah tangan lah, kan. Dia bergile-gile tu. Ada 1,400 orang tu bergile-gile. Letak tangan maknanya berbai'ah, maksudnya berjanji setia untuk mati untuk mempertahankan atau membela Sayyidina Uthman.
walaupun seorang. Nabi letakkan dua tangan. Ini tangan aku, ini tangan Osman sebagai wakil. Itu begitu hebatnya setia kawan, kan? Kasih sayang kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dikatakan dalam satu riwayat, orang yang pertama sekali yang memberi bai'ah semangat sangat, kan, ialah Abu Sinan Al-Asadi. Dia orang pertama jumpa dengan Rasulullah, dia sanggup mati mempertahankan ataupun membela, menuntut bela di atas nyawa Sayyidina Osman. Yang keduanya Salamah bin Al-Aqwa. Dia berbai'ah sampai tiga kali, di awal, di tengah dan di akhir, sebab ada kumpulan-kumpulan, kan. Dia 1,400 orang, ramai sangat. So dia berbai'ah berkumpulan. Jadi Salamah ni terlalu semangat sangat, dia berbai'ah bersungguh-sungguh, tu maksudnya kesungguhan dia tu. Bai'atul Ridwan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang tangan para sahabatnya seorang demi seorang sambil berjanji mereka tidak akan mundur lari. Katanya ini adalah kerana Osman. Tetapi manakala selesainya bai'ah itu, sampai khabar kepada Rasulullah bahawa berita pembunuhan itu adalah salah, berita angin, berita palsu, kan? Viral sahaja, kan. Tapi kita melihat begitu, satu riwayat menyatakan bahawa ada semua berbai'ah melainkan seorang lelaki namanya Jad bin Qais. Rupanya dia seorang munafik yang berpura-pura menyertai, kan. Tapi orang-orang Islam tu tahulah dia seorang yang tidak berbai'ah, bersumpah setia, untuk membela Sayyidina Osman. Itulah kita tengok, secara rumusannya Bai'atul Ridwan ni di bawah sepohon pokok. Ada beberapa perbahasan kata pokok tu dan tapak tempat pokok tu dah tak wujud. Sebab bila berlalu zaman, masa demi masa, orang-orang Badui, orang-orang Arab, ada di antara mereka memuja tempat tu, pokok tu. Jadi akhirnya dihilangkan dan dirahsiakan. Sampai hari ini kita tak tahu. Yang kata ada satu bangunan tempat situlah pokoknya tu, bangunan tembok-tembok lama tu, itu andaian sahaja. Dan itu pun ada orang nak ambil kemuliaan, keberkatan dan bertabarruk, kan. Takut nanti kata tempat situ boleh memberi kemuliaan atau mudarat, tu yang takut jadi syirik. Jadi kerajaan Saudi dia buanglah, kan. Tu di Hudaibiyah, kan. Hudaibiyah ni pun ada beberapa, ada clash lah, pandangan menyatakan sebutan Hudaibiyah ataupun Hudaibiyah. Itu orang-orang Madinah panggil Hudaibiyah, orang-orang Iraq kata Hudaibiyah, kan. Dia nama, mengambil sempena nama tu seorang lelaki yang menggali perigi situ, kan. Perigi, jadi ramai orang pergi berdapat manfaat kebaikan tu, akhirnya dinamakan Hudaibiyah, nama lelaki tu. Macam kita lah dalam perjalanan dekat highway, kita berhenti R&R, kan. Ada boleh rehat, boleh minum, boleh itu sebagainya, macam tu lah. Jadi mungkin musafir berhenti di Hudaibiyah tu dapat manfaat telaga tu lah, kan. Perkara yang paling bernilai di padang pasir adalah telaga lah, kan. Itulah Nabi tunjukkan bagaimana orang Islam taat, setia, memberikan simpatinya, memberikan semangatnya pada orang Islam. Jadi beberapa ibrah dan pengajaran. Ibarat lah kalau kita dalam bahasa Melayu kita, daripada kalimah bahasa Arab ibrah, kan, ibarat, pengajaran. Selayang pandang mengenai hikmah perjanjian Hudaibiyah. Sebelum, kata pengarang, sebelum kita masuk kepada mempelajari satu persatu mengenai perjanjian Hudaibiyah ini untuk dijadikan pengajaran serta menyedut beberapa hukum yang terdapat di dalamnya, adalah lebih baik kami sorotkan selayang pandang mengenai hikmah perjanjian ini. Bahawa peristiwa perjanjian damai sementara itu adalah merupakan satu kenyataan dari tadbir ilahi yang khususnya untuk menampakkan
amal atau tindakan nubuah dengan kesan-kesannya yang lebih jelas dari tindakan dan tadbir yang selain dari itu. Ini adalah perancangan Allah nak menunjukkan kemuliaan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kecerdasaan fatonah cerdiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tengok pada zahir macam menyebelahi orang-orang kafir Quraisy, kan? Tapi rupanya gencatan senjata 10 tahun tu rupa-rupanya sebagai pemula, titik pemula kepada kebangkitan Islam. Gencatan senjata, kan? Mana tak boleh usik lah Nabi berdakwah ke, Nabi buat apa ke, sebab gencatan senjata tak boleh diperangi. Di situ kehebatan politik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan yang dicapai dari perjanjian itu merupakan kejayaan yang mengandungi rahsia yang tergolong ke dalam perkara-perkara gaib yang hanya dalam ilmu Allah sahaja, kan? Sahabat-sahabat tak dapat menanggapi, tak dapat menyingkap apa rahsia Nabi terima perjanjian yang dilihat berat sebelah, sehingga Umar menunjukkan penentangan dia, memprotes dia, protes sungguh-sungguh lah, kan, Saidina Umar. Maka kerana itulah seperti yang anda lihat, orang-orang muslimin merasa hairan dan gugup yang tidak terhingga kerana mereka hanya berpandu dengan sukatan pemikiran dan perhitungan mereka sebagai manusia biasa. Macam ni kita lah. Kadang-kadang kita tak tahu Allah SWT tu buat suatu hikmah, kan, satu peristiwa tu, satu pengalaman yang berlaku dalam kehidupan kita, ada rahsia yang tersembunyi di sebalik itu. Lama kelamaan baru kita dapat sedar dan tersingkap rahsianya. Di sini marilah kita mengambil beberapa ibarah dari peristiwa perjanjian damai ini dengan muqaddimah, isi kandungan serta natijahnya sekali untuk dijadikan asas-asas penting bagi menegak dan mengukuhkan akidah Islamiah. Untuk permulaan, marilah kita bincangkan satu sudut daripada beberapa hikmah ilahiyah, hikmah ketuhanan yang sungguh agung yang terdapat dalam perjanjian damai ini, yang jelas dapat dilihat kemudiannya hingga dijelaskan oleh satu ayat dari ayat-ayat Allah. Kemudian berikutnya barulah kita bicarakan mengenai hukum-hukum syariah yang terkandung dalam peristiwa perjanjian perdamaian ini. Di antara beberapa hikmah yang jelas ialah bahawa perdamaian Hudaibiyah ini adalah sebagai muqaddimah. Tu yang penting tuan-tuan, sebagai permulaan, sebagai awalan, sebagai langkah pertama, kan, asas muqaddimah ke arah pembukaan Mekah, kan. Rupanya itu perancangan Allah, caranya, asbabnya perjanjian Hudaibiyah. Mula tak nampak jalan, Nabi mimpi je. Nabi boleh bertawaf, memegang kunci, membuka Kaabah, boleh bertawaf, mimpi sahaja dahulu. Tapi akhirnya dengan perjanjian itu sebagai muqaddimah ke arah pembukaan Mekah. Perjanjian damai sementara ini mengikut kata Ibnul Qayyim adalah merupakan pintu dan anak kunci kepada pembukaan Mekah. Dan itu adalah sebagai kebiasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya bila sesuatu perkara yang dikehendaki oleh Allah supaya berlaku, diperlihatkan beberapa muqaddimahnya sebagai dalil bahawa perkara itu akan berlaku. Macam satu bayangan dulu, kan, satu bayang-bayang dulu sebagai muqaddimah. Walaupun orang-orang muslimin di ketika itu tidak menyedari akan hakikat tujuan muqaddimah itu, perjanjian Hudaibiyah itulah, kerana perkara-perkara yang akan berlaku adalah di luar pengetahuan mereka. Sudah tentu mereka tidak akan mendapat dan memahami terhadap perkara-perkara gaib yang belum pernah terbayang dalam benak mereka, dalam fikiran mereka, tak terbayang pun. Satu masa nanti mereka dapat balik kampung, kan, setelah bertahun-tahun berada di perantauan di Madinah, tak terbayang pun.
Tetapi setelah berlalunya masa yang agak singkat, perjanjian 10 tahun kan? Perjanjian Hudaibiyah tu kita tahu, gencatan senjata 10 tahun tak boleh perang. Tapi dalam masa 2 tahun, singkat je, Mekah telah dapat ditawan. Berlalunya masa yang agak singkat, dan dalam masa yang singkat itu orang-orang muslimin telah berkesempatan menggunakan peluang yang sungguh berharga dengan adanya perjanjian damai sementara itu, iaitu gencatan senjata. Orang kafir Quraisy tak boleh perangi orang Islam tak boleh perangi orang kafir Quraisy. Dengan perjanjian itu aman dan terhindarlah kedua-dua belah pihak dan serang menyerang. Bolehlah bercampur, bertemu orang-orang muslimin dengan orang-orang kufar yang belum Islam tanpa halangan dan rintangan. Dengan kesempatan inilah diperdengarkan Al-Quran. Tengok tuan-tuan kan, sebelum tu orang kafir Quraisy larang dibaca. Bahkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia nama dia? Abdullah ibnu Mas'ud, kan? Dibaca Al-Quran di tengah-tengah Kaabah tu, dikeroyok, kan? Di dataran Kaabah tu. Tapi bila ada perjanjian itu, boleh diperdengarkan boleh kepada orang kafir itu Al-Quran. Diberi pengertian secara lebih mendalam mengenai Islam dan berterang-terangan. Maksudnya diterangkan apa itu Islam, kan? Diterangkan agama lah, ya. Tu kehebatan Allah SWT menyusun sebelum diberi kemenangan. Diberi pengertian secara lebih mendalam mengenai Islam dengan berterang-terangan. Hasilnya banyaklah yang memeluk Islam secara terang-terangan, di mana sebelum itu mereka memeluk Islam harus dengan berahsia dan bersembunyi. Tak boleh nak larang lagi orang nak masuk Islam. Bahkan ada satu frasa perjanjian tu kata, mana-mana orang Madinah yang berada di Mekah tidak wajib dikembalikan, kan? Tidak wajib dikembalikan. Jadi orang Madinah yang tak boleh balik semula ke Madinah tu kena berada di Mekah sebab perjanjian tu. Mereka gunakan peluang itu untuk berdakwah. Sini barulah nampak, kan, kehebatan Allah SWT memberi, kan? Dan betapa hikmahnya Rasulullah SAW. Asalnya nak buat perjanjian tu nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak kenal Ar-Rahman, tulis Bismikallahumma. Okey, Nabi terima. Daripada Muhammad Rasulullah SAW dengan Suhail tu yang wakil tu, kan? Ni Sayyidina Ali yang tulis perjanjian tu, Ali bin Abi Talib. Tak mau juga Muhammad Rasulullah tu dia tak mau. Muhammad bin Abdullah. Okey, tak apa, kan? Akhirnya dengan lemah lembut itu, dengan mengalah itu, akhirnya memberi kejayaan yang besar, kan? Ramai hasilnya, banyaklah yang memeluk Islam secara terang-terangan, di mana sebelum itu mereka memeluk Islam harus berahsia, sembunyi-sembunyi. Nak sembahyang pun takut, kan? Dan bila dengar baca Quran tu, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran tu menjadi petunjuk dan rahmat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham daripada Ibnu Ishaq daripada Az-Zuhri, katanya tidak pernah ada pembukaan, yakni kemenangan yang lebih besar sebelum perdamaian Hudaibiyah itu. Yang ada sebelum itu hanya peperangan dan pertarungan. Perang. Mula dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian perang lagi, dan perang Arab dengan Arab, sama-sama Arab. Tetapi manakala terjadinya perjanjian sementara itu, perang dihentikan dan amanlah manusia dari peperangan dan keganasan. Sudah dapat bertemu antara yang muslimin dengan yang belum muslim untuk membicarakan tentang Islam, hingga tidak seorang pun yang tidak mahu menganut Islam setelah mendapat penerangan mengenai Islam. Natijahnya dari itu, selama 2 tahun sahaja dalam tempoh perdamaian sementara itu, orang-orang yang memeluk Islam menyamai, malah melebihi bilangan dari masa sebelumnya yang hampir 19 tahun, kan? 19 tahun tempoh yang masuk Islam, dengan tempoh 2 tahun itu bahkan lebih ramai yang masuk Islam dalam tempoh 2 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, kan? Kemudian berhijrah 6 tahun di Madinah.
Kemudian perjanjian Hudaibiyah. Dalam masa 2 tahun tu, 2 dengan 19 tu, 2 lagi ramai yang masuk Islam bila mereka dah dengar. Sebab itu kalau kita dengar ceramah daripada yang pendawah-pendawah yang non-Muslim ni, akhirnya dia masuk Islam tu, kan? Dia kata orang Melayu ni dia apa? Dia tidak lebarkan dakwah dia kepada orang non-Muslim di Malaysia ni, kan? Dia sesama dia je, kan? Sebab tu orang non-Muslim ni dia tak dengar, dia tak tahu, tak banyak maklumat tentang Islam. Tetapi adalah dibuat usaha-usaha oleh saudara-saudara baru macam Firdaus, Bro Firdaus Wong, kan, dan sebagainya tu. Dia berdakwah terus. Lantaran itu Al-Quran telah menamakan perjanjian itu dengan nama Al-Fath, yakni kemenangan, seperti yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidil harama insyaallah. Sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasulnya mengenai kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, iaitu kamu pasti akan dapat memasuki Masjidil Haram sebagaimana Nabi bermimpi. Aminin, dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum, dan mengguntingnya dan mencukur rambut kepala. Wa muqassirina, dan mengguntingnya. La takhafuna, sedangkan kamu tidak merasa takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, lalu diberikan sebelum itu kemenangan yang sangat dekat, kan? Dan di antara hikmah yang nyata lagi ialah bahawa dengan perjanjian sementara itu dikehendaki oleh Allah supaya ternyata dengan jelasnya perbezaan antara wahyu nubuwah, wahyu kenabian, dengan perhitungan melalui pemikiran manusia, di antara taufik Nabi yang diutuskan dengan kebijaksanaan seorang ahli fikir, di antara ilham ilahi yang datang dari sebalik alam nyata dengan alam nyata bersama dengan segala yang dapat dilihat, untuk diperlihatkan asbab dan hukumnya di belakang isyarat itu. Memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu nubuwah nabinya Muhammad Rasulullah ke penglihatan setiap pemerhatian yang berakal. Barangkali apa yang kami sebutkan ini merupakan sebahagian daripada tafsir atau huraian kepada firman Allah maksudnya, dan supaya ditolongi akan engkau dengan pertolongan yang kuat. Suratul Fath ayat yang ketiga, yakni pertolongan yang unggul dan tersendiri di pintu kejayaannya. Dengan itu akan tersedarlah akal-akal yang pemikirannya selalu lalai. Jadi nak tunjukkan bahawa perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, perbezaan di antara wahyu nubuwah, Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perancang yang sebaik-baik perancang, perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran tujuan dan kerana itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa sahaja syarat yang diminta oleh pihak musyrikin, sehingga sahabat-sahabat terjadi di antara mereka itu yang berbelah bagi, tidak sepakat, ada yang menentang, kata macam tak percaya Nabi boleh terima, sedangkan mereka golongan yang benar, yang mulia, orang Islam, boleh tunduk pada orang kafir. Kelihatan Rasulullah yang bermudah-mudah sahaja dengan pihak musyrikin dalam beberapa perkara. Istilahnya terlalu berlembut, kan? Terima ikut je, akur sahaja.
di mana perkara-perkara itu pada pandangan setiap para sahabat tidak patut dimudah-mudahkan. Anda dapat melihat betapa gelisahnya Umar ibn al-Khattab kerana tindakan Rasulullah menyetujui syarat-syarat yang dikemukakan oleh pihak musyrikin. Hinggalah selepas itu beliau menceritakan mengenai dirinya mengikut riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya. Bila habis peristiwa tu, mungkin masa tu dah tempoh lama masa lah tuan-tuan. Sayyidina Umar ni dia cerita tentang diri dia. Mungkin masa tu Rasulullah dah wafat kan. Mungkin masa zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi selepas daripada peristiwa Hudaibiyah tu, apa kata Sayyidina Umar? Mengikut riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya, saya selalu berpuasa, bersembahyang dan bersedekah untuk melepaskan diri dari perkataan-perkataan kasar yang saya cakapkan tempoh hari. Sayyidina Umar ni dia macam seolah-olah tak setuju, dia cakap dengan suara yang tinggi lah pada Rasulullah. Macam dia tak percaya Rasulullah boleh terima. Bahkan dia sangat keras kan. Sangat keras Sayyidina Umar ni. Tapi seorang yang sangat teliti. Sangat teliti, sangat berhalus. Dia punya tu. Lalu cara Sayyidina Umar untuk seolah-olah macam nak menyucikan dosa-dosa dia. Dosa dia berkasar, dia rasa dia berkasar lah dengan Rasulullah ataupun tak setuju dengan, tapi Nabi diam je. Dan bahkan ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tu ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Saya selalu berpuasa, bersembahyang dan bersedekah untuk melepaskan diri daripada perkataan-perkataan kasar yang saya cakapkan tempoh hari. Anda melihat bagaimana para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaibiyah diam membatu ketika disuruh bercukur serta menyembelih sembelihan masing-masing dan untuk pulang ke Madinah, sehingga 3 kali Rasulullah mengulangi arahannya. Semua kecewa, sedih, tak dapat masuk. Seolah-olah mereka protes Nabi. Sayyidina Umar lagi, sahabat-sahabat diam, tapi Sayyidina Umar keluar daripada mulut dia sampai dia rasa berdosa. Jadi tuan-tuan, ni satu yang boleh kita contohi, bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengkifarahkan dosa-dosa itu dengan banyakkan berpuasa, kan? Selalu berpuasa, kan? Puasa tu boleh mendekatkan kita kepada Allah, kan? Boleh taubat kepada Allah. Itu apa ni, peranan ibadah puasa. Kemudian 3 sat tu, kan? Solat, saum, kan? Saum, berpuasa, sembahyang, solat, dan sat lagi satu, sedekah. 3 amalan tu mengikut ijtihad Sayyidina Umar boleh menghapuskan dosa, kan? Bahkan banyak hadis-hadis Nabi, kan, yang kita, satu hadis yang famous disebutlah, kan, satu ketika riwayat daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, ketika kami dalam satu musafir, Nabi berhenti satu tempat pada musim dingin dan daun-daun masa itu luruh. Nabi pegang satu dahan, dan bila Nabi pegang bergoyang, lalu Rasulullah SAW, sahabat-sahabat tengok daun tu berguguran. Lalu Rasulullah panggil Abu Zar, wahai Abu Zar, ya Abu Zar, labbaika ya Rasulullah, saya datang wahai Rasulullah. Itu satu bahasa yang halus, yang menghormati Rasulullah SAW. Biasa kata na'am ya Rasulullah, kan, ya ya Rasulullah, tapi labbaik macam talbiyah tu, labbaika labbaik Allahumma labbaik. Dah kita dah niat, dah pakai ihram, kan, disunatkan kita bertalbiyah, kan, semasa menuju ke Mekah, kan, daripada tempat kita miqat tu, tanya labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalimah labbaik tu menunjukkan satu kemuliaan. Maksudnya sedang bersedia untuk datang. Bersedia maksudnya bukan menyahut saja, tapi
duduk berhadapan, berhadapan dengan Rasulullah. Jadi kata Abu Dzar, labbaika ya Rasulullah, saya datang wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, kamu lihat tak bergugurannya daun-daun ni, banyak gugur. Dan ya, saya melihat ya Rasulullah. Begitulah solat. Dia kata, dengan solat dosa-dosa kamu akan berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun ni. Tu. Dan jadi solat itu boleh menggugurkan dosa-dosa. Ulama-ulama bahaskan bahawa dosa-dosa itu adalah dosa kecil lah, kan. Kalau dosa besar kena taubatan nasuha, kena taubatlah. Dosa apa? Dosa besar menipu, minum arak, mencuri, merompak dan sebagainya, dosa-dosa besar lah. Dosa-dosa kecil seperti kita buang masa, kan, lara, tengok aurat orang, kan, itu dosa-dosa lah. Mana cepat-cepat kita boleh digugurkan dengan melakukan amalan-amalan soleh, kan, amalan-amalan kebaikan. Sedekah macam tu juga, tuan-tuan, sedekah. Nabi kata bersedekahlah, kan, kerana sedekah boleh mengubati penyakit. Ubat penyakit itu hadis sahih. Berubatlah dengan bersedekah. Ada ini berlaku pada satu zaman, tabi'in. Zaman tabi'in itu Abdullah bin Mubarak. Ada satu orang lelaki bertemu dengan Abdullah ibnu Mubarak, kan. Dia ni, seorang lelaki ni, dia mengalami sakit lutut. Lutut dia macam mengeluarkan darah bernanah gitu. Jadi dia minta pandangan macam mana cara nak berubat. Lama, bertahun-tahun tak baik. Lalu kata Abdullah ibnu Mubarak, dia kata, kamu pergi satu tempat, yang satu tempat tu orang tempat itu memerlukan air. Lalu kamu pergi situ dan galilah telaga supaya air dapat digunakan oleh penduduk di situ. Lalu lelaki itu pun melakukan apa yang disuruh oleh Abdullah bin Mubarak, kan? Dia pergi satu tempat yang tidak ada perigi, lalu digali perigi dan orang ramai menggunakan tu. Itu sedekah dia tu, sedekah perigi. Akhirnya dengan izin Allah sembuh penyakit lutut dia tu. Macam kita sakit lutut lagi, sembuh sakit lutut, dapat datang masjid, kan. Jadi banyakkan sedekah, kan. Sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Jadi amalan Sayyidina Umar ni dibuatlah saum, salat, sedekah. Itu. Kita habiskan perenggannya ni, Jadi sahabat-sahabat dia tak sanggup nak melawan macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu bukan dia melawan apa, tapi kerana semangat dia tu, kan, rasa dia rasa Islam tak patut dihina macam ni, kan. Lalu tercetuslah daripada di mulut dia tu ketidakpuasan hati dia. Lalu dia rasa dia buat dosa, lalu dia ambil tindakan dia 3 shot tadi. Itu boleh jadikan amalan kita, tuan-tuan, jadi sahabat-sahabat semua tak nak sembelih. Tak nak sembelih, tak nak bercukur. Maksudnya tak nak bertahallul lah, kan. Tak mau, maksudnya nak pergi juga Mekah tu. Tapi dilarang, terhalang. Lalu Nabi SAW masuk dan diberi pandangan oleh Ummu Salamah, isteri Rasulullah, supaya Nabi mulakan dulu. Lalu Nabi ambil haiwan yang nak dikorbankan tu, nak disembelih tu. Lalu Nabi sembelih dulu, kemudian Nabi bercukur. Kemudian sahabat-sahabat tengok berlinangan air, mata mereka pun ikutlah apa yang Nabi buat, kan. Maksudnya sifat kasih sayang mereka kepada Rasulullah tu lebih, kan. Jadi jiwa dia jadi lembut, kan. Terus mereka buat sebagaimana yang Rasulullah buat, sembelih dan bercukur, dan ada yang bergunting. Pasti mereka tidak dapat memandang lebih jauh, tidak boleh memahami lebih daripada keupayaan akal manusia biasa terhadap perkara-perkara yang hanya sekadar dapat ditanggapi oleh akal yang terbatas.
Kerana ada masanya Rasulullah bertindak mengikut cara keupayaan akal manusia. Tetapi kali ini lain halnya kerana Rasulullah telah bertindak dengan sesuatu yang tidak ditanggapi oleh akal manusia. Apa dia tidak dapat ditanggapi? Maksudnya Rasulullah setuju untuk tidak masuk Mekah. Sedangkan Nabi berjanji kita akan bertawaf dan kita akan bersa'i dan kita akan berkorban. Nabi berjanji kan dalam mimpi dia tu. Rupanya janji itu tertangguh, bukan maksudnya janji pada tahun yang tersebut kan, ditangguhkan sehingga dengan izin Allah, dengan takdir Allah pada tahun berikutnya. Jadi begitu juga dengan perjanjian-perjanjian yang lain. Yang dikatakan berat sebelah itu orang Islam tidak dapat terima. Maka sudah pasti tindakan baginda itu berpandukan kepada nubuwah yang ada padanya. Maksudnya nubuwah itu ciri-ciri kenabian yang tidak ada pada akal manusia biasa. Duduk di luar sejuk. Nubuwah yang ada kaitan dengan wahyu, lalu dilaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan kepadanya. Jadi rumusannya pada malam ni tuan-tuan, bahawa setiap tindakan Rasulullah SAW itu merupakan sifat nubuwah, iaitu mendapat ilham wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditanggapi oleh akal manusia biasa, sehinggalah akhirnya tersingkap kebenaran tu dengan Allah bagi kemenangan. Macam kehidupan harian kita jugalah tuan-tuan kan. Akal tidak dapat menyingkap dalam ibadah-ibadah tertentu. Contohnya kenapa pergi haji tu kita kena lontar kan. Di sebalik tu memanglah ada sejarahnya kan. Tapi kenapa disuruh tiru, disuruh ikut perbuatan Nabi Ibrahim, diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berwudu, anggota-anggota wudu dan sebagainya itu kadang-kadang akal tidak dapat menanggapi. Tapi itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala kan. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki halal yang baik dan yang barakat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.